Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 16 Mac 2023. Saya Imran Azmi Rosli. Kerjasama semua pihak khususnya majikan amat diperlukan dalam memberi peluang pekerjaan kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di negeri ini. MBPK juga mendapat pengiktirafan Sijil Alternatif Sekolah Menengah SASM selain Sijil Kemahiran Malaysia Modular yang membolehkan mereka setanding dengan masyarakat lain. Timbalan Pengarah Sektor Dasar Pentaksiran Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Basri Hassan berkata, Jabatan Pendidikan Negeri menyasarkan 68% kebolehpasaran MBPK di Sabah tahun ini. Beliau yakin sasaran itu dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak berkaitan sekaligus dapat memartabatkan golongan MBPK. Beliau berucap merasmikan sesi libat urus pentaksiran alternatif sekolah menengah PASM dan kebolehpasaran MBPK peringkat zon Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Bagi tahun 2022 hingga 2023, 429 MBPK terlatih berjaya dilahirkan di seluruh negeri ini. Mereka antara yang terlibat dalam 112 program pendidikan khas integrasi PPKI sekolah rendah dan 78 PPKI sekolah menengah. Seramai 75 peserta menyertai sesi libat urus ini, antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Tenaga Kerja, Wakil Bank, Majikan dan Pemain Industri serta Badan Bukan Kerajaan NGO. Sempena sesi libat urus ini, 4 sekolah menengah iaitu SMK Tamparuli, SMK Inanam, SMK Kelompong dan SMK Kinarut masing-masing mempamerkan produk yang dihasilkan pelajar berkeperluan khas, antaranya roti dan pizza, jahitan dan sulaman, pastri dan kek serta kraft tangan manik. Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS merancang untuk menceburi bidang penternakan khususnya kambing dan lembu selain membuka kilang pengeluar peralatan asli dan membina masjid. Presidennya Abdul Bari Habib berkata ia bagi menyahut seruan kerajaan untuk memperkasa sekuriti makanan sekaligus meningkatkan ekonomi negeri serta ahlinya yang kebanyakannya pengusaha restoran. Abdul Bari berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin beserta rombongan di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu dalam kunjungan berasingan, Tun Dr. Juhar turut menerima kunjungan hormat daripada Ahli Jawatan Kuasa Fatwa dan Hukum Negara Lubnan, Syed Dr. Yusef Muhyiddin Rek L. Bahor Al-Husaini bersama Pertubuhan Nadi Hikmat Wanita Sabah. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Dr. Juhar mengenai aktiviti dakwah yang sedang diadakan di samping menyatakan hasrat untuk membina sebuah pusat Islam di negeri ini. Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 yang akan diagihkan awal bulan depan mendapat reaksi positif rakyat negeri ini. Mereka yang ditemui bersyukur kerajaan mempercepat pemberian bantuan tersebut. Pada pendapat saya, STR dibagi awal ada kebaikan lah. Sebab dia boleh, sekarang kan mau raya sudah, jadi boleh untuk persiapan raya. Lepas tu persiapan sekolah juga bolehlah untuk yang golongan yang memerlukan. Bagus untuk segi kewangan, untuk kan tidak lama lagi mau menyambut bulan Ramadan dan boleh membantu sedikitlah demi kewangan. Mungkin untuk persediaan bulan Ramadan ataupun persediaan untuk Aidilfitri lah. Bagi pendapat saya, ya lebih baiklah sebab dapat membantu golongan yang lain untuk membeli keperluan untuk Aidilfitri nanti. Ya, dapat meringankan, nolong keluarga, beli barang keperluan untuk barang hari raya nanti. Baguslah sebab sekurang kita boleh pakai kan untuk bulan puasa dan buat persiapan untuk awal untuk air raya nanti kan. Jadi bolehlah sekurang guna duit yang masa awal tu boleh guna untuk sekadar bantuan-bantuan untuk beli barang yang kita perlukan kan sepanjang bulan puasa dengan air raya nanti. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Kementerian Kewangan dan agensi berkenaan menyegerakan pembayaran STR Fasa 2 iaitu pada awal bulan depan sebelum sambutan Aidilfitri. Setakat 13 Mac lalu, seramai 320,103 orang telah mendaftar dan layak menerima sumbangan tersebut. Mereka yang layak masih boleh membuat permohonan sebelum 31 Mac ini.
Seni kaligrafi Cina bukan sahaja menonjolkan sejarah, budaya serta peradaban masyarakat Tionghoa berdasarkan kronologi secara alaf perkiraannya, tetapi turut memiliki falsafah berjela berdasarkan karakter. Hari ini cabang seni tersebut tidak terhad dalam lingkungan suku kaum berkenaan, tetapi turut menarik minat etnik yang lain dalam sama-sama menguasai ilmu tersebut. Ikuti tinjauan Serina Olivia Chong menerusi pameran kaligrafi Cina remaja di Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Terdapat karakter dalam seni kaligrafi Cina yang berusia lebih 1,500 tahun ini. Untuk menguasainya memerlukan kemahiran asas, iaitu penggunaan berus khas dan dakwat hitam. Setiap gaya gerakan dalam tulisan tersebut membawa maksud dan nilai tersendiri, keindahan kesenian halus sejagat. Inisiatif Persatuan Kaligrafi Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC, St. Peter terlipuk dalam menganjurkan pameran kaligrafi Cina remaja ini dianggap berjaya menonjolkan hasil seni tersebut. Menariknya, lebih separuh atau 39 peserta daripada 63 pelajar yang mempamerkan kaligrafi ini adalah berstatus Bumi Putra. And our school is a primary school which consists of more than 50% of Bumi Putra students, jenis kebangsaan. We are very proud to say that patience, the beauty of writing, and then to instill their desire to learn more, because there are so many types of writing. Pameran kaligrafi ini dapat membantu murid-murid untuk mereka lebih mengenali budaya Cina. Dan satu lagi boleh melatih kesabaran mereka. Dan ini merupakan satu aktiviti kokom untuk membantu mereka belajar sesuatu yang tidak dapat dipelajari yang di buku punya. Yang ini semua pengkaryanya atau penulis kaligrafinya adalah kanak-kanak sekolah yang umurnya di bawah 12 tahun ke bawah. Kami alu-alukan, galakan di mana kita ingin anak-anak muda ni mempunyai pelbagai kemahiran. Balai Seni amat terbuka dalam menerima karya. Saya rasa dia ikut ini kaligrafi kan, dia boleh memupuk dia punya kesabaran. Dan tidak senang macam berputus asa lah. Dan kalau saya sebagai cikgu, saya amat sokong adanya persatuan kaligrafi inilah. Buat masa ini saya macam terlalu banggalah. Saya tidak sangka juga saya punya anak sampai tahap internasional. Dia pernah mewakili di Semenanjung banyak tempat lah. Itu pun atas didikan Cikgu Chang Lao Se lah. Saya mau improve Chinese saya dan boleh tulis cantik-cantik karya lah. Mungkin saya minat Cina lah, saya mau belajar. Ucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana dia encourage saya. 因为我有 sangat berminat， 我很想要知道他们的故事是从哪里来，然后 他们的字体是什么种类？我从2年级开始就有慢慢陆续跟着比赛。 Hasil seni Persatuan Kaligrafi Cina SJKC St. Peter terlipuk yang telah diwujudkan sejak 20 tahun ini turut mendapat pengiktirafan pencapaiannya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Umpama tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Perkongsian budaya ini semestinya mengukuhkan lagi persefahaman dan hormat menghormati antara satu dengan lain. Serina Olivia Chong, RTM. Seramai 285 pelajar sekolah rendah dan menengah dari 37 kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pintasan menyertai program Back to School Gunting Rambut Percuma. Program diilhamkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan Datuk Fairuz Rendan ini diadakan di Kampung Pendasan, Kota Belud.
Bercakap kepada RTM, Pegawai Khas Adun Pintasan Arsad Maswari berkata, program dilaksana sejak 2022 itu telah dimasukkan dalam takwim Pejabat Adun Pintasan sebagai acara tahunan bagi meringankan beban ibu bapa membuat persiapan persekolahan. Alhamdulillah, program hari ini amat menggalakkan dan tujuan utama program ini adalah untuk mengurangkan sedikit sebanyak beban kewangan para ibu bapa, terutama apabila musim persekolahan bermula. Ibu bapa memuji inisiatif tersebut dan menyifatkannya tindakan prihatin pemimpin terhadap rakyat. Anak-anak begitu gembira dan senang hati. Jadi kami para ibu bapa pun memohon agar program seperti ini akan diteruskan sampai bila-bila. Jadi untuk anak-anak merasa gembira kerana mendapat gunting rambut secara percuma. Ini sangat bagus ini. Program yang ada ini sekarang kan bagus. Supaya ibu bapa tidak susah-susah lagi mau pergi di kedai begitu. Jadi program begini kita sokong untuk YB. Dalam program ini, peserta turut menerima sumbangan alat tulis. Isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni menerima kunjungan dan lawatan sambil belajar Majlis Bersama Jabatan MBJ Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Negeri di Istana Sri Kinabalu. Rombongan MBJ KKTP diketuai Presidennya yang juga Setiausaha Tetap KKTP, Datuk Dr. Jamili Nais. Ketika ditemui pemberita, Datuk Dr. Jamili memaklumkan lawatan bertujuan bagi berkongsi pandangan dan idea mengenai pengurusan kebajikan kaki tangan di samping mengeratkan lagi silaturahim dengan MBJ Istana Sri Kinabalu. Banyak perkongsian pengalaman, perkongsian cara pendekatan untuk mengambil tahu mengenai kebajikan para kaki tangan di KKTP dan juga di Istana Sri Kinabalu. Satu pengalaman yang sangat berharga untuk para pegawai dan kaki tangan KKTP. Dalam kunjungan ini, MBJ KKTP berpeluang melawat Dewan Kunjungan Besar, Balai Istiadat, Dewan Kunjungan Khas dan Galeri Istana Sri Kinabalu. KKTP mempunyai 5 agensi di bawahnya iaitu Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah, Lembaga Pembangunan Perumahan Bandar, Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri selain pihak berkuasa tempatan. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Emran Azmi Rosli. Salam Malaysia Madani. Angkat tangan semua, tunjukkan lambang kemesraan kita di hari indah ini. Mari kita bergembira. Hari ini aku ingin berjalan-jalan